Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini saya dapat bersama-sama anda untuk memperkatakan berdasarkan ilmu yang secangkir cuma, yang setetes cuma yang ada pada saya berkenaan dengan pengajaran ataupun istifadah daripada peristiwa Fathu Makkah. InsyaAllah dalam memperkatakan tentang Fathu Makkah ini, saya akan cuba untuk melihat dari sudut susur galur perjalanan peristiwa sekadar yang termampu, dan juga melihat kepada ibrah daripada apa yang telah berlaku ini kepada situasi semasa kita. Saudara, peristiwa Fathu Makkah itu kalau kita lihat secara susur galur sejarahnya, ia bermula daripada suatu tekanan yang luar biasa yang telah berlaku di luar jangkaan Rasulullah SAW apabila buat kali pertama umat Islam dan juga Madinatul Munawwarah telah hujani ataupun didatangi dengan segerombolan tentera yang begitu ramai dari utara semenanjung tanah Arab yang tidak pernah terjangka, yang akan turut sama bersama-sama dengan Quraisy yang datang dari selatan semenanjung tanah Arab, lalu bergabung di bahagian tenggara Madinatul Munawwarah yang lebih dikenali sebagai kawasan Jabal Sila. 10,000 orang tentera ini, sedangkan umat Islam hanya mampu mengeluarkan 3,000 orang tentera untuk mempertahankan persempadanan Madinah, dan mereka bukan sahaja perlu menghadapi 10,000 tentera ini dengan kemahiran ketenteraan yang mereka ada, bahkan mereka juga perlu menghadapi ujian dari sudut kejuruteraan, ya, dan juga ketukangan yang mana mereka pada masa itu telah dicadangkan, ya, oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menghadapi peperangan ataupun menghadapi gerombolan tentera ini dengan parit, iaitu salah satu strategi yang telah diamalkan oleh oleh Parsi sejak turun temurun. Salman Al-Farisi sebagaimana maklum merupakan salah seorang daripada rakyat Parsi ataupun bangsa Parsi yang telah maju ke hadapan, dan mereka mempunyai pelbagai taktik peperangan yang tidak pernah terjangka ataupun dialami oleh orang-orang Arab pada masa itu. Dan peperangan inilah yang saya maksudkan, iaitu peperangan Khandaq ataupun peperangan parit. Juga disebut dalam Al-Quran sebagai peperangan Ahzab, kerana peperangan ini adalah gabungan daripada musuh-musuh yang bersatu membentuk suatu ketumbukan yang begitu besar, itu selama 10,000 orang yang tidak mampu ditandingi dari sudut jumlah dan juga kemahiran ketenteraan yang ada pada mereka, apalagi kelengkapan mereka. Dan ia merupakan gabungan daripada kabilah Arab di Ghatfan yang telah menurunkan tenteranya dengan begitu ramai, disertai pula oleh Yahudi dan bangsa Quraisy, serta banyak lagi kabilah Arab Badui yang berserak di semenanjung tanah Arab. Bayangkan gerakan yang begitu teratur ini telah dihalang oleh satu jalur parit yang begitu panjang, iaitu sejauh 2,5 km yang menutup laluan ke Jabal Sila yang berada di kawasan tenggara Madinatul Munawwarah. Dan parit ini selebar 10 meter, kedalaman pula adalah selebar 9 meter. Inilah peperangan yang saya katakan amat memeritkan, kerana ia bukan sahaja berlangsung dalam tempoh 40 hari lebih, bahkan juga kekuatan mental umat Islam itu sendiri diuji bagaimana berlakunya pengkhianatan dalaman oleh Yahudi Bani Quraizah ke atas Madinah. Bayangkan jika saudara berada dalam keadaan tersebut dengan 3,000 orang tentera, di hadapannya 10,000 orang tentera yang hanya dipisahkan oleh parit selebar 10 meter sahaja, dan di belakangnya pula adalah orang-orang Yahudi yang telah berkhianat, dan jauh di belakang sana lebih kurang 7 km daripada tempat mereka berada
adalah sanak saudara, kaum keluarga mereka yang mereka sayangi. Tekanan psikologi inilah yang telah membuatkan umat Islam begitu terdesak, namun dalam keterdesakan itu Rasulullah SAW mengajar mereka untuk terus meningkatkan ketakwaan dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta bermunajat dan bergantung harap penuh, serta kata-kata motivasi daripada Rasulullah SAW. Antara kata motivasi Rasulullah kepada mereka ialah bertahanlah, bertahanlah. Sesungguhnya selepas ini mereka tidak akan mengganggu kita lagi. Dan kata-kata inilah rupa-rupanya menjadi suatu bibit kepada perjalanan jauh ke arah Fathu Makkah, kemenangan Makkah. Saya melihat daripada kata-kata yang secebis ini, rupa-rupanya rentetan peristiwa satu demi satu selepas itu berlangsung dengan penuh teratur dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun umat manusia tidak dapat membacanya, sedangkan mereka sudah pun berada pada lingkungan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tetap perlu dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah saudara, peperangan Khandaq itu berakhir dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan angin ribut kencang menyapu bersih tentera-tentera Ahzab daripada tempat perkhemahan mereka, dan umat Islam mencapai kemenangan gilang-gilang selepas itu. Dan saudara, timbul perbahasan, apakah ayat-ayat tentang pensyariatan haji berlangsung ataupun diturunkan selepas peristiwa peperangan Khandaq atau sebelumnya? Ada riwayat ataupun pandangan daripada para ulama yang mengatakan ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila itu diturunkan pada tahun keempat Hijrah. Dan ada pendapat ulama mengatakan ia diturunkan selepas peristiwa peperangan Khandaq. Walau bagaimanapun, apa yang dapat kita perhatikan ialah Rasulullah SAW tidak pernah mengambil apa-apa tindakan untuk menterjemah ataupun mentafsirkan ayat pensyariatan ibadah haji ini, jika itulah ayat yang dipilih menjadi pensyariatan kepada ibadah haji. Dan ada juga ayat iaitu wa atimul hajja wal umrata lillah yang dipilih oleh sesetengah ulama merupakan ayat pensyariatan ibadah haji. Wallahu a'lam. Baiklah saudara, setahun selepas daripada tamatnya peperangan Khandaq itu, Rasulullah SAW pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah telah mengisytiharkan baginda bermimpi berihram di suatu lembah yang penuh dengan pokok kurma, lalu bertalbiyah dan memasuki Makkah untuk mengerjakan umrah. Inilah yang telah disampaikan oleh para sahabat yang kemudian disambut dengan takbir gembira oleh mereka, dan mereka telah bersama-sama dengan Rasulullah SAW seramai lebih kurang 1,500 orang untuk mengerjakan umrah buat kali pertama pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Dan apabila tiba di lembah yang telah disebutkan ataupun digambarkan dalam mimpi Rasulullah SAW, itulah rupanya Zulhulaifah atau juga dikenali sebagai Abyar Ali atau juga dikenali sebagai Bi'run Ali oleh rakyat Malaysia pada masa ini. Lalu Rasulullah SAW mandi yang kemudian diterjemahkan sebagai mandi sunat ihram, dan juga berpakaian ihram lengkap dan berniat ihram umrah di Zulhulaifah, lalu meneruskan perjalanan sejauh 450 km iaitu jarak kini ke Makkah dengan bertalbiyah. Walau bagaimanapun saudara, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di suatu tempat yang bernama Isfan, mengikut Az-Zuhri dalam catatan sejarahnya bahawa sesampainya rombongan itu di tempat yang bernama Isfan di antara Makkah dan Madinah yang tinggal hanya 2 marhalah sahaja lagi untuk sampai ke pintu masuk Makkah, datanglah seorang yang bernama Bishr ibn Sufyan Al-Ka'bi yang telah memberitakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kaum Quraisy telah mendengar berita tentang maksud engkau hendak datang ke Mekah. Mereka telah berkumpul semuanya, lelaki dan perempuan, baik perempuan yang telah beranak ataupun yang belum bersuami, belum beranak, berkumpul semuanya di Zitua
semuanya memakai kulit harimau sebagai sanggahan daripada kedatangan engkau. Mereka tidak akan izinkan engkau masuk ke Makkah. Dan mereka juga telah mempersiapkan Khalid ibn Walid dengan naik kuda untuk mencegat kedatangan ini di Qura'il Ghamim. Berita disampaikan oleh Bishr ibn Sufyan Al-Ka'bi ini bermulanya cabaran dan juga suatu detik penuh dramatik sampailah kepada pembukaan kota Makkah. Namun apakah sikap Rasulullah SAW? Saya sengaja untuk tidak menceritakan persiapan baginda sebelum baginda menuju ke Makkah, kerana adanya suatu pertembungan sikap di situ, di antara sikap Rasulullah SAW yang tulus untuk mengerjakan ibadah dengan orang-orang Mekah yang masih lagi mempertahankan status quo politik mereka dan juga ketuanan mereka yang kononnya masih kuat pada masa itu. Walhal, mengikut suatu riwayat yang saya pernah baca, tentera-tentera Khalid bin Walid yang lengkap bersenjata dan berkuda itu berjumlah 200 orang. Itulah sahaja yang mampu disediakan oleh orang-orang Quraisy untuk mempertahankan, ya, quote unquote, ya, mempertahankan Mekah daripada kedatangan umat Islam. Sedangkan mereka dalam keadaan begitu lemah pada masa itu. Namun untuk menutupi, mengaburi kelemahan mereka, lalu mereka menunjukkan kekuatan yang kosong sebenarnya. Walaupun Rasulullah SAW sedar akan situasi ini, persiapan Rasulullah SAW yang telah dipesankan dengan begitu kukuh awal-awal lagi sebelum mereka berihram di Zulhulaifah ialah bawa senjata hanya sekadar sebilah pedang yang bersarung atau berbungkus dan tidak lebih daripada itu. Bayangkan saudara, Rasulullah SAW dengan penuh keyakinan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi menunaikan umrah pada tahun tersebut, tidak membawa apa-apa senjata melainkan senjata persiapan pribadi. Ya, orang-orang Arab ni tak ada pedang pada masa itu sebenarnya. Jadi cukup sebilah seorang yang bersarung dan berbungkus. Dan Rasulullah SAW menjawab kepada Bishr bin Sufyan Al-Ka'bi ini, sayang kalian kaum Quraisy, mengapa sampai begitu sekali? Selama ini telah berperang denganku, telah sengsara kalian kerana perang. Sedang kedatanganku ini bukan untuk perang. Apalah gunanya terus-menerus menentangku? Biarkanlah orang lain melawanku. Namun Quraisy diam sahajalah. Sebab kalau masih sahaja mereka hendak memusuhiku, dalam saat aku ingin beribadah seperti ini, tidaklah aku hendak melawan. Kerana maksudku kemari bukan untuk itu. Kita harus membedakan saat beribadah dengan saat berkelahi. Kata-kata yang cukup halus Rasulullah SAW disampaikan. Saya cuba untuk menyelami kata-kata Rasulullah ini, bagaimana ia disampaikan kepada Bishr dalam masa Bishr menyampaikan berita geruh, berita peperangan yang bakal dihadapi itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya dengan dihadapkan kepada pengikut-pengikutnya, para sahabat yang hadir, adakah di antara kamu yang suka mengikutiku menempuh jalan lain menuju Makkah? Seorang lelaki dari Bani Aslam tampil ke hadapan lalu berkata, aku ya Rasulullah. Maka mendakilah Rasulullah SAW melalui jalan yang sukar di tepi tebing yang banyak batu-batu yang jarang dilalui manusia dan diikuti oleh kaum muslimin itu dengan sangat setia dan bercucuranlah keringat mereka. Dan satu perkara yang saudara-saudara semua kena bayangkan ialah perjalanan mereka ini adalah hanya menggunakan ataupun memakai dua helai kain ihram, ar-rida wal izar sahaja. Tidak dengan pakaian lengkap untuk pergi berperang ataupun dalam keadaan seharian. Kalau kita pergi umrah pun dengan keadaan begitu sukar untuk mengangkat beg-beg baju yang tak terbanding keberatan itu dengan keberatan yang mereka lalui. Bayangkan para sahabat sejumlah 1,500 orang ini ketika mereka menuju ke Makkah untuk menunaikan ibadah, diduga dengan sedemikian rupa dan mereka sanggup mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Saudara, inilah sebenarnya tarbiyah yang datangnya secara tidak langsung daripada seorang murabbi, daripada seorang pemimpin
yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tamkin, ya, memberikan negara Madinatul Munawwarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi agenda tarbiyah tak pernah berhenti. Agenda tarbiyah tidak pernah tergendala walau dalam apa situasi sekalipun. Sanggupkah saudara dibawa oleh pemimpin-pemimpin yang bersifat murabbi ini, yang mursyid, melalui jalan-jalan sukar ini untuk menghadapi situasi apa saja permasalahan yang ada pada hari ini? Jika kita berada seperti mana situasi yang Rasulullah SAW dan juga para sahabat ridwanullah alaihim hadapi, persoalan-persoalan ini sebenarnya saudara perlu kita garapkan dalam fiqh tamkin di antara murabbi, seorang rais, seorang pemimpin, dan juga anak-anak didik yang merupakan ra'iyah ataupun rakyat ini tadi. Kadang-kadang kita banyak berbicara tentang fiqh kepimpinan, tapi kita tidak berbicara tentang fiqh kerakyatan, fiqh sebagai rakyat. Kita kurang bicarakan itu. Kita hanya bicarakan tentang persoalan bagaimana seorang pemimpin itu seharusnya berlaku ataupun menjadi seorang pemimpin. Dua-dua perkara inilah yang saya nampak. Sebab itu saya baca catatan yang ditulis oleh Buya Hamka dengan teliti, bagaimana bahasa yang digarapkan ini cukup teratur dan cukup menyentuh perasaan saudara. Kata Buya Hamka, akhirnya sampai jugalah mereka ke penyeberangan yang dituju di lembah yang datar di bawah. Lalu mereka pun berkumpul dan Rasulullah SAW mengajak agar semua jamaah itu mengucapkan istighfar dan taubat kepada Allah kerana jalan sukar yang telah dilampaui. Apakah dosa mereka, saudara? Melalui jalan yang sukar itu menyusahkan mereka. Pun begitu, Rasulullah mengajak mereka untuk beristighfar dan bertaubat. La hawla wa la quwwata illa billah. Begitu tinggi tarbiyah Rasulullah untuk para sahabatnya. Semua pun mengucapkan astaghfirullah dan bertaubat dengan suara yang gamat, yang riuh. Lalu Nabi berkata, inilah suatu penyeberangan jalan yang kita telah lepas daripada tempat yang sukar. Bani Israel dahulu kala pun pernah selamat menempuh jalan sukar begini, namun mereka tidak mengucapkan apa-apa tanda bersyukur kepada Tuhannya. Rupa-rupanya, istighfar dan juga taubat itu tanda syukur. Tanda kita sentiasa berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung, Rasulullah SAW telah menyampaikan tarbiyah secara konseptual yang ada pada Bani Israel yang juga telah melalui jalan yang sama suatu ketika dahulu kepada umat Muhammadiyah yang sedang menghadapi cabaran pada masa ini. Az-Zuhri mengatakan bahawa setelah terlepas daripada tempat itu, Nabi SAW memerintahkan kepada jamaah semuanya supaya mengambil jalan sebelah kanan melalui tempat yang bernama Al-Hamad. Dalam perjalanan menuju perhentian yang bernama Sinyatul Mirar, di tempat itulah terletaknya suatu lembah yang bernama Hudaybiyah, iaitu perjalanan menuju ke arah Jeddah pada masa ini, dan dia berada di di sebelah kanan serta disebut sebagai jalan bawah Mekah, ya. Saya pun tidak begitu arif kenapa disebut sebagai jalan bawah ke Mekah ini. Namun Rasulullah SAW menetapkan inilah perjalanan ataupun pintu masuk paling jauh yang kita akan hadapi dan kita akan masuk ke Mekah. Setelah Quraisy melihat bahawa jalan yang ditempuh Muhammad dan pengikutnya itu bukan jalan biasa, mereka pun kembali pulang membawa laporan tentang perubahan jalan yang ditempuh Muhammad ini kerana hendak menentukan sikap mereka bagaimana lagi. Jadi rupa-rupanya sekiranya Rasulullah SAW tetap memasuki kawasan Zitua ataupun kini dikenali sebagai Bi'run Tua, bermakna Rasulullah SAW mengambil jalan kontra dan akan berhadapan dengan apa yang kita gunakan istilah by hook or by crook, tetap akan masuk ke Mekah dengan kekerasan ataupun kelembutan. Namun melihat kepada sikap Rasulullah SAW dan juga umat Islam yang sanggup mendaki bukit-bukit dan berbatu-batu curam itu, akhirnya mengubah perasaan orang-orang Mekah, ya, untuk mengambil sikap yang selanjutnya terhadap umat Islam. Sementara itu Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat ridwanullah alaihim setelah sampai di tempat yang bernama Saniyatul Mirar itu, unta-unta pun berhenti. Padahal jarang sekali
unta-unta berhenti berlepas lelah kalau tidak diberhentikan oleh pemandunya. Betapapun jauh perjalanan. Itulah kemuliaan haiwan yang bernama ibil ataupun unta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ghashiyah, afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat. Kenapa mereka tidak melihat kepada unta itu bagaimana ia diciptakan? Rupa-rupanya banyak rahsia tentang haiwan bernama unta yang menjadi pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah dan juga melalui perjalanan-perjalanan sukar seperti peperangan dan sebagainya. Baiklah. Apabila unta-unta tersebut, termasuklah unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berhenti dan menderum dengan kuatnya di kawasan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tindakan untuk berkhemah serta merehatkan diri mereka di kawasan Hudaibiyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham bahawa ini bukanlah suatu perkara yang terjadi secara kebetulan, sebaliknya adalah daripada ketentuan dan juga suatu ilham daripada Allah Subhanahu wa taala untuk difahami oleh mereka bahawa akan terjadi sesuatu perkara yang besar di situ. Baiklah saudara, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya dicari air dan juga didirikan khemah-khemah sementara menunggu situasi menjadi reda dan baginda serta umat Islam yang lainnya dapat memasuki Makkah Al-Mukarramah, Rasulullah SAW telah menghantar wakil-wakil diplomasi baginda menuju kepada orang-orang Quraisy supaya berbincang tentang maksud kehadiran mereka dan meminta supaya perjalanan mereka kali ini tidak dihalang. Antara yang dihantar oleh Rasulullah SAW itu ialah menantu kesayangan Rasulullah SAW sendiri, iaitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Salah satu daripada prinsip yang dipegang oleh Islam, bahkan saya tidak segan silu untuk mengatakan bahawa inilah didikan Islam untuk seantero dunia, bahawa duta ataupun wakil-wakil sesuatu pihak itu hendaklah dijaga kehormatan dan juga keselamatan mereka. Tidak boleh diapa-apakan. Dan sekiranya perkara ini dilanggar, maka pihak yang dianiaya ini layak untuk menuntut bela di atas kemalangan yang melanda duta-duta ataupun utusan-utusan mereka. Dikhabarkan konon-kononnya bahawa orang-orang Quraisy telah membunuh utusan-utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah juga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Apabila perkara ini berlaku, maka tindakan daripada pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bukan ialah untuk menuntut bela di atas kematian quote unquote para utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memanggil umat Islam yang seramai 1,500 orang ini untuk berbai'ah, untuk berjanji setia mencapai maksud mereka, iaitu menuntut bela di atas kezaliman yang telah dilakukan ke atas wakil-wakil ataupun duta-duta Rasulullah SAW. Bai'ah ini kemudian dikenali sebagai Bai'atul Ridwan, dan lanjutan daripada bai'ah yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama-sama dengan umat Islam inilah yang telah mendapat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Ya Allah, bayangkanlah saudara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf keikhlasan para sahabat ini dengan menyebut sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia kepadamu Muhammad untuk berjuang menentang musuh, mereka sebenarnya telah memberikan pengakuan taat setia kepada Allah, dan Allah mengawasi keadaan mereka itu semasa mereka memberikan taat setia, yakni untuk membalasi kebaikan mereka itu. Oleh itu, sesiapa pun yang tidak menyempurnakan janji setianya, maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya sendiri. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menyebut yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah itu berada di atas tangan-tangan mereka. Tangan yang mereka hulurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk berbai'ah, berjanji setia. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kalimatul majaziyah, iaitu tangan Allah juga berada di atas tangan mereka itu. Bermaksud Allah meredai mereka, Allah bersama-sama dengan mereka berbai'ah. Melihat kepada bai'ah orang-orang yang hanya memakai kain ihram, iaitu 2 helai kain izar wal rida' ini sahaja, orang-orang Mekah menjadi kecoh. Orang-orang Mekah menjadi ketakutan. Orang-orang Mekah cuba memikirkan solusi terbaik
untuk mengatasi ketakutan mereka ini, akhirnya mereka menawarkan perjanjian sebagai langkah untuk meredakan ketegangan yang sebenarnya ditimbulkan oleh mereka sendiri. Dalam hal ini, Rasulullah SAW dengan gembira, dengan senang hati menerima perjanjian yang dihulurkan oleh mereka. Dan mereka juga mengisytiharkan bahawa sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang diutuskan, iaitu termasuklah Sayyidina Uthman bin Affan, tidak diapa-apakan, cuma ditahan sahaja di Makkah untuk menakut-nakutkan Rasulullah SAW dan juga para sahabat ridwanullah alaihim. Dan ternyata cubaan mereka itu memakan diri mereka sendiri, menjerat mereka dalam langkah mereka yang pincang. Saudara, perjanjian yang cuba dihulurkan itulah yang dimeterai di Hudaibiyah, yang kemudian dikenali sebagai perjanjian damai Hudaibiyah. Salah satu daripada ataupun pokok kepada perjanjian damai Hudaibiyah itu adalah gencatan senjata selama 10 tahun. Gencatan senjata inilah, saudara, merupakan peringkat kedua kepada kemenangan yang akan diperolehi oleh umat Islam secara gilang gemilang, iaitu Fathu Makkah. Namun tetap ada cubaan, tetap ada juga dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di sisi atau di sekitar perjanjian Hudaibiyah ini. Apabila Rasulullah SAW menerima sahaja apa cadangan ataupun usul daripada pihak Quraisy yang diketuai oleh Suhail bin Amru. Sebelum itu perlu disebutkan di sini bahawa Makkah yang diketuai oleh Abu Sufyan telah dipangku buat sementaranya kepimpinan Makkah oleh Suhail bin Amru. Suhail boleh dimaksudkan sebagai orang yang mempermudah-mudahkan. Dan apabila melihat Suhail bin Amru yang datang menggantikan Abu Sufyan yang pada masa tersebut berada di Syam untuk urusan dagang orang-orang Quraisy, Rasulullah SAW telah memberikan gambaran bahawa orang ini akan mempermudahkan urusan kita pada hari ini. Apabila Suhail datang dengan lagak garang itu, telah menawarkan perjanjian yang telah diatur oleh mereka sendiri, usul-usul ataupun terma-terma perjanjian tersebut, amat menakjubkan apabila Rasulullah SAW bersetuju dengan kesemua 5 atau 6 terma perjanjian tersebut. Dan yang utama ialah umat Islam ataupun Madinah dan Makkah akan bergencatan senjata selama 10 tahun. Perkara ini sudah pasti diterima oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalaulah gencatan senjata seumur hidup sekalipun, itu lebih baik daripada berperang yang tidak berkesudahan. Perkara kedua yang mendatangkan kekecohan dalam kalangan umat Islam selepas itu, yang pada saya kekecohan ini sebenarnya tidak lebih sekadar suatu ujian Allah Subhanahu Wa Taala untuk menterbiah para sahabat yang mulia, yang suci ini, dan menjadi pengajaran secara langsung kepada kita pada hari ini. Iaitu umat Islam yang telah datang dengan bersusah payah sejauh 450 km atau lebih dengan berihram, menjaga larangan-larangan ihram, tiba-tiba mereka dinafikan hak untuk memasuki Mekah pada tahun tersebut, tapi akan datang pada tahun berikutnya. Setelah itu, lebih menggusarkan umat Islam yang akhirnya mendorong Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya secara terbuka kepada Rasulullah SAW, apakah bentuk perjanjian ini, wahai Rasulullah? Ya, perjanjian apa ini, Rasulullah? Kalau kita dinafikan hak untuk memperkatakan sesuatu, asyik mereka sahaja. Itulah gambaran maksud yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi, apakah fakta ataupun terma yang menyebabkan Sayyidina Umar tidak dapat menahan kesabarannya lalu bertanya langsung kepada Rasulullah itu? Iaitu orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah selepas hari tersebut hendaklah dikembalikan ke Makkah jika tiada izin daripada wali mereka. Manakala terma berikutnya, orang-orang Madinah yang berhijrah ke Makkah tidak perlu dikembalikan. Secara mudahnya, terma ini ataupun fasal ini telah menyempitkan ruang bertindak untuk umat Islam ataupun ruang kebebasan hak umat Islam itu sendiri. Walau bagaimanapun Rasulullah SAW
memberikan isyarat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menenangkan Sayyidina Umar. Sekali lagi, pengajaran yang hebat di sini ialah fiqh kepimpinan dan juga fiqh rakyat ini yang perlu ada pada kedua-dua pihak, yang perlu kita perteguhkan dalam kehidupan kita pada hari ini. Jika sekiranya Rasulullah SAW menjawab persoalan Sayyidina Umar itu di depan-depan Suhaib bin Amru, maka sudah pasti ia bukan lagi suatu taktikal, bahkan ia merupakan suatu kebocoran rahsia strategi yang begitu gampang, yang tidak patut berlaku dalam mana-mana kepimpinan sekalipun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kelihatan tenang menerima apa sahaja situasi yang terjadi yang diterima oleh Rasulullah SAW, telah menenangkan Umar bin Khattab bahawa yang ada di hadapan kita ini adalah Rasulullah SAW yang menerima didikan, tarbiyah langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berbanding dengan kita yang tidak pun menerima situasi ataupun keadaan tarbiyah yang sama. Lalu tenanglah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan perjanjian itu dimeterai. Saya ringkaskan kepada peristiwa berikutnya, iaitu Rasulullah SAW dan juga para sahabat terpaksalah melakukan tahallul ihsar, tahallul secara terpaksa kerana tidak dapat menyempurnakan umrah yang mereka niatkan pada hari itu. Dan sepanjang perjalanan pulang ke Madinah pada malam tersebut, umat Islam masih lagi tidak dapat merungkai kebingungan, kesedihan dan juga tanda tanya yang begitu banyak yang berlaku dalam minda mereka. Kenapakah Rasulullah SAW berjanji untuk menunaikan umrah, memimpin mereka memasuki Mekah, tidak dapat melaksanakan janji itu? Sesungguhnya janji Rasulullah ini bukan sahaja mengecewakan sahabat yang berada bersama-sama Rasulullah SAW, bahkan juga umat Islam yang tertunggu-tunggu kedatangan Rasulullah SAW, mengharapkan baginda dapat masuk dan juga menyempurnakan ibadah mereka pada hari tersebut. Namun hampa apabila Rasulullah SAW mengambil tindakan bersetuju dengan perjanjian itu, lalu pulang ke Madinatul Munawwarah, ya, yang datang tak dapat menyempurnakan niatnya untuk berziarah, yang menunggu tidak pula kunjung tiba orang yang ditunggu-tunggu. Itulah situasi yang penuh dengan kesedihan, kebingungan dan juga tanda tanya yang berlaku pada perjalanan pulang menuju ke Madinatul Munawwarah. Dalam situasi yang masih lagi berdiam diri akibat daripada kebingungan, kesedihan dan juga tanda tanya yang bermain-main dalam minda umat Islam pada masa itu, seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, At-Tirmizi, An-Nasai, yang mana sampai jalan hadisnya ini kepada Imam Malik. Diriwayatkan bahawa dalam perjalanan pulang itu, tiba di suatu tempat yang bernama Qurail Ghumaim. Itu suatu tempat rehat untuk mereka dalam perjalanan menempuh perjalanan jauh ini. Baginda telah memanggil umat Islam untuk menyampaikan wahyu yang baru diturunkan, iaitu surah Al-Fathu yang bermula dengan Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza ila akhir surah, sepanjang 29 ayat surah ini. Dan insya-Allah saya tangguhkan perbincangan kita setakat ini, dan selepas ini kita akan cuba melihat apakah isi kandungan surah Al-Fathu yang membasuh hati umat Islam yang gundah gulana menjadi tenang semula, dan mereka melihat selepas itu rentetan demi rentetan kemenangan yang mula kelihatan di hadapan mereka, dan selepas itu sampai ke kemuncaknya, iaitu Fathu Makkah. Surah Fathu membayangkan kepada Fathu Makkah, kemenangan pembukaan kota Makkah, insya-Allah. Sekadar itu saja untuk kali ini. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.